yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Muka surat 563 ayat yang ke-22. Ayatnya berbunyi afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Okey, tu ayat kita ini. A adakah, fa maka. A adakah, fa maka, man siapa yang, ataupun orang yang, duduk boleh. Siapa yang, orang yang. Untuk sahabat-sahabat baru masuk, kita sekarang surah Al-Mulk, muka surat 563, ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22. Boleh? Okay, so afaman yamshi, adakah, fa maka, man orang yang, ataupun siapa yang, yamshi berjalan. Dalam page ni, ayat 15 hari tu ada perkataan famshu. Tengok balik ayat 15, page yang sama. Walladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu. Famshu, berjalanlah kamu. So kat sini yamshi, berjalan. Okey. Mukibban dengan menundukkan. Mukibban dengan menundukkan ala atas. Ala atas wajhihi, wajahnya. Menundukkan atas wajahnya. Ni word by word. Sebenarnya jalan dalam keadaan tunduk lah. Kepala tu tunduk. Itu maksud dia. Menundukkan atas wajahnya. Apa boleh terjemah prone? P-R-O-N-E. Tak tahulah apa dia prone tu. Tapi terjemah mukibban, menundukkan. Okey. Wajihi, wajahnya. Ahda, lebih mendapat petunjuk. Ahda, lebih mendapat petunjuk. Lebih benar, lebih lurus. Tu perkataan ahda ni berasal pada perkataan hidayah. Jadi ahda, lebih mendapat petunjuk. Ataupun tolong mute kan boleh? Sahabat-sahabat semua tolong mute kan? Aman ataupun orang yang, aman ataupun orang yang yamshi berjalan, yamshi berjalan, sawiyan dengan tegak. Sawiyan dengan tegak. Lurus, tegak, semua boleh lah. Sawiyan. Perkataan sawiyan ni berasal pada perkataan sawa. Dulu kat pergi Mekah, orang Arab Saudi kata ringgit riyal sawa-sawa, sama-sama, ringgit riyal sama. Sekarang dah tak sama lah kan. Di sawiyan tu lurus, tegak. Ala atas siratin jalan, siratin jalan, mustaqim yang lurus, mustaqim yang lurus. Okey, baik. Tolong terjemahkan dia, Puan Khairiah yang pertama kita, Puan Khairiah. Adakah maka siapa yang berjalan dengan menundukkan atas wajahnya lebih mendapat petunjuk, ataupun orang yang berjalan dengan tegak atas jalan yang lurus. Okey, baik. Terima kasih Puan Khairiah. Apa maksud ayat ni? Ayat-ayat sebelum ni Allah Subhanahu Wa Taala memberi ancaman kepada orang-orang kafir yang tak nak beriman pada Allah, tak percaya Quran, tak percaya hari akhirat. Ayat sebelum ni. Ayat terakhir sebelum ni 21, Allah kata kalau Allah sekat rezeki kamu, siapa boleh datangkan rezeki pada kamu? Okey. Ayat sekarang pula, setelah Allah beri ancaman, Allah nak suruh mereka berfikir. Setelah Allah memberi mereka ancaman, Allah SWT nak mereka berfikir. Ayat ni sebenarnya nak memberi perbezaan antara orang mukmin dengan orang kafir. Ayat ni sebenarnya Allah nak bezakan antara orang mukmin dengan orang kafir. Ataupun pendapat satu lagi mengatakan ayat ini Allah SWT nak membezakan antara Allah dan juga sembahan-sembahan yang orang kafir sembah selain Allah. Okey. Pertama kita terangkan orang mukmin dululah. Kita kata orang mukmin. Jadi Allah SWT mengatakan, adakah orang mukmin, adakah orang kafir yang berjalan dalam keadaan menundukkan kepala? Orang ni lagi dapat petunjuk ke? Orang ni lagi betul jalan dia ke?
ataupun orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus. Soalan ni senang je. Budak kecil boleh jawab. Tapi Allah SWT nak beritahu, sangat jelas ketara perbezaan orang mukmin yang tahu masa depan, tahu matlamat hidup, tahu tujuan hidup, dengan orang kafir yang tak tahu masa depan, tak tahu tujuan hidup, tak tahu matlamat hidup. Kerana matlamat hidup orang kafir apa dia? Kat dunia ni cukup makan, cukup pakaian, cukup duit. Beres, selesai masalah mereka. Itulah matlamat orang kafir. Jadi dia ni bagaikan orang berjalan tengok depan. Tengok depan bawah dia je. Tengok depan bawah dia maksudnya depan bawah dia tak ada duri, tak ada paku, tak ada lubang, terus berjalan. Tapi bawah dia je lah pandangan dia. Padahal kalau orang berjalan tegak, tengok lurus ke depan. Jadi kalau bahaya tu jarak 1 kilometer, 2 kilometer dia boleh nampak. Dia gajah ke, rimau ke, lori ke depan dia. Contoh. Jadi bila orang mukmin dah tengok jalan depan dia dengan jauh, daripada jauh dia dah boleh tahu bahaya yang bakal menimpa dia, apa dia dapat buat? Dapat selamatkan diri dia. Jadi seolah-olah Allah nak tanya orang kafir dalam ayat ni, Allah nak tanya orang kafir, kamu ada 2 orang yang jalan depan kamu, yang kamu tak tahu jalan lah. Orang pertama jalan tunduk, langgar apa depan dia boleh tak sedar. Orang kedua jalan tegak, lurus, pandangan dia lurus. Di antara 2 orang tu, mana lagi betul, mana lagi lurus jalan dia? Soalan mudah. Jawapannya orang yang berjalan tegak lurus lagi benar jalan dia. Orang yang berjalan tegak, lurus, pandangan dia lurus, badan dia lurus, lebih benar jalan dia untuk kamu ikut, untuk kamu berada di belakang dia. Jadi pertama ayat ini nak beritahu bahawasanya orang mukmin dia berada atas jalan yang lurus dalam keadaan dia berjalan tegak. Orang mukmin, semua orang mukmin macam tu. Yang membezakan di kalangan orang mukmin apa dia? Ada orang berjalan laju atas jalan yang lurus tu, ada orang slow. Tapi masih atas jalan yang lurus. Buat yang wajib saja. Dia tinggal benda yang haram saja. Benda makruh masih lagi buat. Benda sunat-sunat belum buat lagi. Tak nak buat lagi lah. Solat duha, solat tahajud, solat rawatib ni tak ada lagi dalam kamus hidup dia. Tapi solat fardu dia jaga. Contoh. Maka orang macam ni, dia masih lagi berada atas jalan yang lurus. Cuma dia lambat sampai destinasi lah sebab dia slow. Adapun orang kafir, dia berjalan laju ke, dia berjalan perlahan ke, tapi dalam keadaan menundukkan kepala. Apa akan berlaku? Bila jalan tundukkan kepala? Dia hanya nampak sekadar 2 meter depan dia. 3 meter ke atas dia tak tahu apa berlaku depan dia. Maka orang kafir, sama ada dia berjalan laju ke, dia berjalan perlahan ke, dia tak sedar dia dah tersesat jauh. Dia tak sedar dia dah jauh daripada jalan kebenaran. Makin lama makin jauh, makin jauh, makin lama makin jauh, makin jauh. Jadi Allah SWT selalu memberi analogi ataupun perumpamaan antara orang kafir dan orang Islam. Kadang-kadang Allah menyamakan orang kafir dan orang Islam dengan orang yang celik dan juga orang yang buta. Sama tak orang celik dengan orang buta? Tolong baca Puan Nur Zakiyah, muka surat 437. Ayat 19 sampai 22. Ayat 19 sampai 22. Muka surat berapa tadi Ustaz? 437. 437. Ayat berapa tadi? 19 sampai 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidak sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Dan tidak pula sama gelap gelita dengan cahaya. Dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas. Dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada sesiapa yang dia kendaki, dan engkau Muhammad tidak akan mampu menjadikan orang yang di dalam kubur itu mendengar. Okay, terima kasih Puan Zakiyah. Ini sebagaimana jelas ketara perbezaan antara orang buta dan orang melihat. Sebagaimana jelas ketara perbezaan antara kegelapan dan cahaya, panas dan teduh, orang hidup dengan orang mati. Macam itulah juga, jelas sangat perbezaan antara orang yang berjalan dalam keadaan kepala dia tertunduk, tak mampu nak angkat ke atas, dengan orang yang berjalan dalam keadaan badan dia tegak dan dia sentiasa berada atas jalan yang lurus. Jadi sebagaimana perkara-perkara tadi jelas ketara perbezaannya, macam itulah juga jelas ketara perbezaannya antara orang yang beriman
dengan orang yang kafir. Orang yang beriman dengan orang yang kafir. Benda ni tak pelik pun. Bagi orang kafir, mereka pun tahu. Sangat jelas ketara perbezaan antara mereka dengan orang mukmin. Kefahaman mereka dengan kefahaman orang mukmin. Kepercayaan mereka dengan kepercayaan orang mukmin sangat jelas ketara. Tapi apa yang menyebabkan mereka tak mampu untuk mengikut jalan kebenaran tersebut? Pertama, iman. Kedua, ego. Mereka tak ada iman. Yang kedua, mereka ada ego sombong. Sama juga orang Islam ini. Orang Islam tahu sangat antara baik dan buruk. Ada tak orang Islam yang tak jelas? Dia tak tahu lagi ni haram, ni halal. Ni tak boleh, ni boleh. Adalah beberapa perkara yang dipanggil syubhah. Maksud syubhah tu ragu-ragu. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Syubhah tu yang terbaik tinggalkanlah. Tapi benda yang jelas haram. Contoh, tak tutup aurat. Contohlah, jalan khalayak ramai, wanita tak tutup aurat. Benda tu bukan syubhah lagi. Benda tu jelas haram. Contoh, ambil rasuah. Ambil rasuah kan? Benda tu bukan syubhah. Benda tu jelas haram. Orang Islam tahu tak benda tu jelas haram? Tahu. Tapi apa yang menyebabkan mereka tak mampu nak tinggalkan? Kerana iman tidak kuat dalam hati mereka, menyebabkan mereka tak mampu untuk tinggalkan benda yang haram tersebut. Ini cerita orang Islam. Ayat kita sekarang, orang kafir bukan tak tahu kebenaran yang Nabi bawa. Berbagai-bagai dalil hujah yang Allah bagi pada mereka, mereka sangat-sangat jelas. Bagi mereka sangat jelas, ikut Nabi Muhammad ni jalan yang betul, ikut Nabi Muhammad jalan yang salah. Tapi, kerana mereka sombong, iman mereka tak ada, dan juga kerana asabiyah mereka kuat. Asabiyah mereka kuat. Majoriti kawan aku sokong dia ni. Takkan aku nak sokong orang yang sikit ni, kumpulan yang sikit ni. Jadi aku kena follow kumpulan yang banyak je lah, majoriti kaum aku. Itu sebab mereka tak mampu untuk mengikut kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ayat ini juga nak cerita tentang perbezaan Allah yang disembah oleh orang Islam, orang mukmin, dengan berhala-berhala sembahan orang kafir. Berhala ke, Nabi Isa ke, malaikat ke, apa lagi yang orang kafir duk sembah, jin ke, mereka nampak tak di hadapan? Maksudnya mereka tahu tak apa bakal berlaku 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi? Tak nampak. Jadi selain Allah yang disembah oleh manusia ni, berhala-berhala, patung-patung, jin ke, syaitan ke, yang disembah oleh manusia selain Allah ni, mereka bagaikan orang berjalan tunduk. Orang berjalan tunduk mampu dapat dekat, mampu melihat jarak yang dekat di hadapan dia. Tapi Allah, kita tak kata Allah berjalan macam manusia, tapi nak beri faham ayat ni, Allah ni bagaikan, Allah ni kita kata, pengetahuan Allah ni bagaikan orang jalan tegak lurus. Dia nampak 1 kilometer, 2 kilometer, 3 kilometer bahaya depan dia boleh tahu. Ada perkara bahaya ke, tak ada perkara bahaya ke, jalan mana nak tuju ke. Jadi Allah nak beritahu, orang yang sembah Allah, orang yang beriman pada Allah adalah orang yang beriman pada zat yang mengetahui segala perkara di hadapannya. Kita tak tahu esok lusa berlaku apa. Allah tahu 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, 5,000 tahun lagi, Allah tahu apa bakal berlaku pada kita. Sebaliknya, berhala-berhala ataupun selain Allah yang dianggap sebagai Tuhan, apa mereka tahu? Apa mereka tahu? Jadi mereka yang tak tahu apa-apa tu, sembahan-sembahan selain Allah yang tak tahu apa-apa tu, bagaikan orang yang berjalan tunduk kepala. Okey, masa tu 20 meter beruang ada depan dia pun tak tahu. Contohlah, 20 meter beruang ada depan dia tak tahu. Kita yang, bukan kita lah, orang yang berjalan tegak lurus, bahaya tu jauh lagi depan dia. Dia dah boleh mengelak. Dia dah boleh lari. Dia dah boleh jauhkan daripada bahaya tersebut. So, ayat ini Allah SWT ayat ini Allah Ta'ala nak tunjukkan pada kita perbezaan yang sangat jelas ketara antara mukmin dengan orang kafir. Yang kedua, antara Allah dan juga antara berhala-berhala ataupun apa saja yang disembah oleh selain Allah. Okey, tengok ayat soalan macam ni juga. Muka surat 213. Muka surat 213. Tolong baca ni boleh? Puan Mudrikah, tolong baca Puan Mudrikah. Sekejap saya, 113. 213. Ayat berapa Ustaz? 35. 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang membimbing kepada kebenaran
katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu melakukan demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Okey, terima kasih Puan Mudrika. Boleh tak selain Allah menunjukkan jalan kebenaran? Soalan pertama. Jawapan dia tak boleh. Jadi Allah je lah yang boleh menunjukkan jalan kebenaran. Jadi antara Allah yang boleh menunjukkan jalan kebenaran, patut diutamakan, ataupun makhluk-makhluk selain Allah yang mana mereka tu perlu ditunjukkan jalan kebenaran pada mereka. Contoh, kita kata berhala patung ni tak gunalah, nak buat apa tunjuk jalan kebenaran pada mereka. Tak perlu pun tak perlu pun nak ditunjukkan jalan kebenaran pada patung, berhala dan sebagainya. Ni, orang kafir sembah Nabi Isa, orang kafir sembah malaikat, orang kafir sembah jin. Nabi Isa, malaikat dan jin berhajat tak pada Allah untuk ditunjukkan jalan kebenaran pada mereka? Berhajat. Jadi kamu sembah Nabi Isa pun berhajat pada Allah agar Allah tunjukkan kepada Nabi Isa jalan kebenaran. Kamu sembah malaikat pun berhajat pada Allah agar Allah tunjukkan jalan kebenaran pada malaikat. Kamu sembah apa lagi? Jin pun berhajat pada Allah agar Allah tunjukkan pada jin tersebut jalan kebenaran. Di antara yang mampu menunjukkan jalan kebenaran dengan yang perlu ditunjukkan kepada dirinya jalan kebenaran, mana satu yang betul yang kamu betul ikut? Mana satu yang kamu patut ikut? Jawapannya Allah. Jawapannya Allah. Ini soalan-soalan yang Allah tanya orang kafir, nak suruh mereka berfikir. Kerana mereka tidak ada kitab rujukan sebelum. Berbeza dengan orang Yahudi dan Nasrani, mereka ada kitab rujukan sebelum. Senang nak bagi mereka faham bab ketuhanan. Tapi orang musyrikin tak ada kitab rujukan sebelum, maka Allah SWT memberikan kepada mereka dalil-dalil logik akal untuk mereka berfikir. Okey, baik, seterusnya. Masuk ayat baru. Okey. Ayat yang ke-23. Kul katakanlah, huwa dialah ni Allah lah. Huwa dialah allazi yang ansha'akum menciptakan kamu, menjadikan kamu, semua boleh. Okey. Wa dan ja'ala dia telah menjadikan lakum bagi kamu as-sam'a pendengaran wa dan al-absar penglihatan wa dan al-afidah hati. Al-afidah ni plural lah, jamak kepada perkataan fuad. Fuad ni satu hati, sama macam al-qalbu. Okey, fuad ni satu hati. Qalilan amat sedikit ma apa yang tashkurun kamu bersyukur. Okey, tolong terjemahkan dia Puan Izawani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, dialah yang menciptakan kamu dan dia telah menjadikan bagi kamu pendengaran dan penglihatan dan hati-hati. Amat sedikit apa yang kamu bersyukur. Okey. Terima kasih Puan Izawani. Jadi, ayat tadi saya beritahu ada dua. Satu nak bezakan antara mukmin dengan orang kafir. Yang kedua, ayat tadi nak bezakan antara Allah dan juga sembahan-sembahan selain Allah. Ayat ni Allah nak beritahu lagi. Ayat ini Allah SWT nak sampaikan lagi. Katakanlah kamu ada jawapan. Maksudnya kamu ada jawapan untuk ayat tadi. Selain Allah, tokong aku, jin aku, tok pawang aku, boleh juga menunjukkan kepada jalan kebenaran. Contoh, orang kafir ada jawapan. Maka Allah datangkan kenyataan seterusnya. Allah sahaja yang telah menciptakan kamu.
tok bawang kamu, berhala kamu, tok guru kamu, rebai kamu, pendeta kamu, boleh tak ciptakan kamu sebagaimana Allah ciptakan kamu? Dan Allah itulah sahaja yang telah menjadikan untuk kamu pendengaran, penglihatan dan juga hati. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini menyebabkan orang kafir tak boleh nak menolaknya. Kerana mereka mengetahui Allah sahaja yang ciptakan benda-benda ni, dan Allah juga pernah cabar orang kafir. Kalau Allah hilangkan pendengaran, penglihatan, apa mereka boleh buat? Siapa selain Allah yang mereka anggap sebagai Tuhan lah, konon-konon mereka anggap sebagai Tuhan, boleh datangkan balik. Tolong baca boleh, Dr. Azizah, surah Yunus. Surah Al-An'am, sorry, bukan Yunus, surah Al-An'am. Saya cari muka suratnya. Okey, muka surat 133 ayat 46. 133 ayat 46. Ayat 46. 46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu, siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepada kamu? Perhatikanlah bagaimana kami berkali-kali memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kemudian mereka tetap berpaling juga. Okey, terima kasih Dr. Azizah. Okey, Allah Ta'ala nak cabut penglihatan, pendengaran, akal, fikiran. Tak perlu tunggu tua dulu. Tak perlu tunggu tua, tak perlu ada penyakit kronik, tak. Tengah-tengah muda sihat tiba-tiba boleh jadi mata kabur. Tiba-tiba boleh jadi pekak tak dengar. Allah Ta'ala boleh cabut. Tanpa perlu datangkan sebab musabab. Biasa berlaku sebab tua lah. Sebab tua contoh. Sebab rabun yang melampau contoh. Itu biasa berlaku je dengan sebab-sebab. Allah boleh buat hilang penglihatan, hilang pendengaran, tiba-tiba tak boleh bercakap, tiba-tiba tak boleh fikir dengan baik, tiba-tiba hilang ingatan. Boleh tak Allah buat? Boleh Allah buat. Jadi bila Allah dah buat perkara-perkara tadilah, ada tak siapa-siapa boleh datangkan balik? Ada tak siapa-siapa boleh beri dapat melihat semula? Jawapan dia mereka tak boleh jawab. Orang kafir tak boleh jawab. Kenapa? Mereka tahu tiada siapa-siapa di kalangan selain Allah yang mereka sembah ke, yang mereka puja ke, mereka puji bagus, kuat, hebat dan sebagainya, tak mampu nak datangkan balik penglihatan, pendengaran dan hati nurani itu. Okey, baik. Dia orang Islam memang dah tahu dah benda ni. Orang kafir pun tahu juga. Sebab kalau tengok ayat Al-Quran, Allah tanya orang kafir, siapakah ciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Orang kafir jawab Allah. Walain sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya orang kafir Mekah, siapa cipta mereka? Mereka jawab Allah. Maknanya mereka tahu yang ciptakan mereka adalah Allah. Begitu juga mereka tahu dan juga mereka yakin yang beri mereka pendengaran, penglihatan dan hati nurani juga adalah Allah. Sebagai orang Islam yang mempercayai, yang mengetahui perkara tersebut, kita kena tahu juga apa tujuan Allah ciptakan perkara-perkara itu bagi diri kita. Untuk kita bersyukur. Itu point dia. Tolong baca dia. Puan Aliza boleh? Tolong baca Puan Aliza. Surah An-Nahli. Muka surat 275 ayat 78. Muka surat 275 ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah mengeluarkan kamu daripada perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikanmu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Okey, terima kasih Puan Aliza. Allah keluarkan kamu, kita lah semua, daripada perut ibu-ibu kita dalam keadaan tak tahu apa langsung. Hari ini kita hebat dari sudut apa sajalah. Kita ada ilmu agama ke, ilmu akademik ke, ilmu kesihatan ke, apa saja ilmu kita ada. Ilmu memasak ke, ilmu buat rumah ke, ilmu menjahit ke. Semua itu adalah kurniaan Allah SWT. Sebab Allah yang bagi kita pendengaran, penglihatan, hati dan akal fikiran. Kalau Allah tak bagi tiga-tiga, Allah tak bagi salah satu, kita tak dapat apa kita dapat sekarang. Boleh dapat ilmu juga tapi tak sempurna sebagaimana kita dapat sekarang. Tujuan Allah bagi tiga ni untuk kita bersyukur. Tapi Allah kata dalam ayat ni sangat sedikit yang bersyukur. Okey, baik. Ayat sedikit bersyukur ni sama macam dalam surah As-Sajadah.
Puan Maisarah kalau baca boleh Puan Maisarah surah As-Sajdah 416. 416. Jadi surah Al-Mulk yang kita bincang sekarang ni adalah surah yang setiap malam disunatkan kita baca. Jadi apa tujuan dia? Nak ingatkan diri kita, aku pandai hari ni, aku pandai mengajar, pandai cakap, pandai ceramah, aku pandai tu, pandai ni, aku ada CJ pelajaran tu, CJ pelajaran ni. Sebab apa? Sebab anugerah Allah bagi aku penglihatan, pendengaran, hati. Kalau Allah tak bagi aku pendengaran, penglihatan hati ni, hati pada aku ni, akal fikiran ni, aku tak dapat apa-apa dapat sekarang. Sebab mata kita baca buku, kita dengar apa cikgu kita sampaikan, kita dengar apa masyarakat kita sampaikan, kita dapat banyak ilmu. Tengok muka surat 415 ayat 9. 415 ayat 9. 159. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Okey. Terima kasih Puan Maisarah. Untuk ayat sedikit kali kamu bersyukur ni ada dua pendapat. Pendapat pertama, dalam jumlah keseluruhan manusia. Dalam jumlah keseluruhan makhluk manusia yang Allah cipta ni, ramai bersyukur ke ramai tak bersyukur? Itu point dia. Jawapan dia, orang Islam berapa persen sangat orang Islam kat dunia ini berbanding dengan jumlah seluruh manusia. Jadi ramai Islam ke ramai kafir? Ramai kafir. Bila ramai kafir, jumlah orang Islam adalah sedikit. Maknanya orang yang Islam yang bersyukur pada Allah adalah sedikit, ramai tidak bersyukur. Yang kedua, di kalangan orang Islam yang bersyukur tu juga, orang Islam bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Orang Islam adalah orang bersyukur pada Allah, alhamdulillah. Tetapi nikmat yang dia syukuri itu adalah sedikit. Dia patut kena berterima kasih pada Allah lebih lagi dengan mengamalkan banyak lagi perintah-perintah Allah. Dia patut kena berterima kasih pada Allah lebih lagi dengan meninggalkan larangan-larangan Allah sebanyak-banyaknya. Tapi dia hanya buat sikit-sikit je. Sepatutnya dia kena bersyukur tahap 80% contohlah. Dia kena bersyukur tahap 80% terhadap nikmat Allah bagi pada dia, contoh. Tapi dia hanya bersyukur tahap 10%, 15%. Itu maksud ayat ni. Manusia, di kalangan majoriti manusia yang bersyukur tu sedikit. Dan yang sedikit bersyukur tu juga mereka tidak menunaikan hak bersyukur yang sepatutnya. Mereka masih lagi belum mampu untuk menunaikan hak syukur yang sepatutnya. Ke akhirat nanti, orang-orang yang kena masuk neraka, itu yang pertama lah. Itu yang pertama. Kena bersyukur. Apa cara kita bersyukur dengan nikmat mata, telinga, hati? Tanda kita bersyukur pertama sekali, Allah nak tengok kita sentiasa melihat kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, meyakini dengan hati kehebatan kekuasaan Allah. Kerana punca pertama orang kafir masuk neraka ialah ada mata tak tengok betul-betul, ada telinga tak nak perhati betul-betul, ada hati tak nak faham betul-betul. Allah kata mereka serupa binatang. Mereka masuk neraka, Allah bagi mata untuk tengok, perhati, fikir. Allah bagi telinga untuk dengar, cuba perhati apa disampaikan, cuba fikir. Tapi mereka tak nak. Maka sebab tu mereka masuk neraka. Muka surat 174. Tolong baca dia Puan Khairiyah, muka surat 174 ayat atas sekali. 174 ayat atas sekali. 174. Bismillah. Dan sesungguhnya akan kami isi neraka Jahannam banyak daripada kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak digunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti haiwan ternakan, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Terima kasih Puan Khairiyah. Jadi mereka ni apa kesalahan mereka? Dalam ayat ni Allah tak cakap lagi mereka mencuri ke, berzina ke, berjudi ke, bunuh orang. Tak ada pun lagi. Jadi Allah sebut mereka masuk neraka sebab ada mata tak nak tengok betul-betul apa Allah sampaikan. Ada telinga tak nak dengar betul-betul apa yang Allah sampaikan.
ada hati tak nak fikir betul-betul apa Allah sampaikan. Jadi kerana kesalahan berfikir, kesalahan memandang, kesalahan mendengar, mereka jadi rosak. Okey, mereka jadi rosak. Rosak apa? Rosak kefahaman. Bila rosak kefahaman, maka akal jadi rosak. Bila akal jadi rosak, lahirlah amalan-amalan yang merosakkan. Sembah patung, anggap patung boleh beri mudarat, anggap patung boleh beri manfaat. Okey? Okey, baik. Jadi orang yang bersyukur yang pertama adalah orang yang guna mata, telinga dan juga hati dia untuk fikir dengan hati, dengan yakin Allah tu Tuhan yang mampu buat segala-galanya. Dalam ayat-ayat kita bincang tadi kan, Allah akan mulakan dengan pendengaran dan penglihatan baru hati. Kerana apa? Kerana manusia bila mula-mula dia lahir, bayilah kan. Antara 3 anggota ni yang mula-mula sekali memberi manfaat adalah telinga. Bayi dia mula-mula lahir, dia tak nampak lagi dengan mata dia. Kita tak payahlah buat muka hantu, buat muka gelak ke, buat muka ketawa depan bayi tak nampak. Setelah berapa bulan, saya tak ingat dah. Adalah itu saya baca. Bayi ni setelah beberapa bulan, barulah dia dapat melihat. Vision, apa dia panggil vision, tak silap saya. Dia bayi umur 2 hari, 3 hari, kita tak payahlah nak buat muka gelak ketawa ke, buat macam ni depan dia bukan tahu pun. Dia bukan nampak, bayi tak nampak. Anggota pertama yang bayi tu, apa kita kata macam ni, sebab tu disunatkan azan dan iqamah ketika bayi baru lahir. Sebab tu disunatkan azan dan iqamah ketika bayi baru lahir. Kerana masa dia lahir, dia dah pun telinga dia dapat mendengar dengan baik. Bayi itu tidur, kita buat bising. Terkejut. Bayi itu tidur, kita buat bising, terkejut. Kerana telinga dia telah pun mendengar. Tapi penglihatan mata lepas beberapa bulan baru dia dapat melihat dengan baik. Kalau tak, dia tak kenal siapa lagi depan dia. Okey, yang ketiga Allah letakkan hati. Kerana apa? Kerana saluran hati adalah apa kita tengok, apa kita dengar. Apa kita tengok, apa kita dengar banyak, apa kita tengok banyak tu masuk dalam hati. Apa yang kita dengar banyak, apa kita tengok banyak, itulah masuk dalam hati. Apa yang kita dengar sebenarnya lebih memberi kesan kepada hati berbanding dengan apa kita tengok. Kita tak pernah tengok syurga neraka. Kita tak pernah tengok azab kubur. Kita tak pernah tengok padang mahsyar. Kita tak pernah tengok titian sirat. Betul kan? Tapi kenapa kita percaya? Kerana kita banyak mendengarnya daripada Quran, daripada ustaz-ustaz, daripada hadis. Sebab tu kita mempercayai. Sebab tu benda yang tak betul pun hari-hari diperdengarkan. Benda itu tak betul, benda itu salah, benda itu tipu, benda itu palsu. Tapi hari-hari disampaikan, masuk dalam telinga, masuk dalam hati, sehingga orang yang mendengar tu anggap benda itu jadi betul. Benda itu tak betul, benda itu tipu, benda itu palsu. Tapi hari-hari disampaikan sehingga kan orang yang mendengar tu anggap ianya betul. Oleh itu, kena hati-hati terhadap apa kita banyak dengar, terhadap apa kita banyak tengok. Kalau banyak dengar nasihat, ceramah, kebaikan, Al-Quran, Alhamdulillah. Banyak dengar tentang dunia, duit, kaya, maka itulah hati kita akan fokus setiap hari. Tak salah nak jadi kaya, tak salah nak ada duit banyak, tak salah nak banyak harta, Islam tak pernah halang pun. Tapi kalau tu kita banyak dengar, berbanding dengan Al-Quran, hadis, akhirat, maka fokus kita paling utama tu. Fokus kita paling yang kita risaukan, yang paling patut, yang kita banyak bagi masa untuk dunia tu lah. Sebab tu orang-orang yang Allah bagi taufik untuk banyak mendengar kebaikan ni satu nikmat daripada Allah. Kerana dengan mendengar kebaikan lah dia ada kekuatan untuk dia buat. Ada orang tak nak dengar langsung, tak minat langsung untuk mendengar, tak terbuka hati untuk mendengar. Sebab tu kat akhirat nanti orang kafir dia kata, kalaulah kami dengar apa yang ustaz tu cakap, apa yang Nabi cakap, apa yang penceramah tu cakap, kita mesti tak dapat nasib malang macam ni. Jadi orang tu kalau nak dengar pun, kita kata apa, perasaan nak dengar pun tak ada, apatah lagi nak amal. Orang yang dah dengar kebaikan, belum tentu dia dapat amal. Mungkin kali ke-10 dia dengar belum mampu dapat amal. Allah akan bagi dia taufik kali ke-100 ke, kali ke-200 ke, contohlah. Orang yang dah dengar kebaikan pun belum tentu dia dapat amal. Apatah lagi orang yang tak ada niat nak dengar, keinginan nak dengar tak ada langsung. Macam mana dia dapat taufik untuk amal? Tolong baca dia Puan Zakiyah, Puan Nur Zakiyah, 562.
562 ayat 10. 562 ayat 10. Minggu lepas ke? 2 minggu lepas kot kita lalu ayat ni. Surah Al-Mulk ni juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, tentu kami tidak termasuk di kalangan penghuni neraka yang menyala-nyala. Terima kasih Puan Nur Zakiah. Jadi orang kafir kata, kalaulah kat dunia dulu kami dengar kata, kami dengar apa yang disampaikan, maksudnya dengar dengan sepenuh hati, dengar sungguh-sungguh, dengar dengan beri tumpuan, bukan dengar main-main, dengar dan niat nak amal. Kami takkan termasuk di kalangan penghuni-penghuni neraka jahim. Kalau nak niat nak dengar pun tak ada, keinginan untuk dengar pun tak ada, apatah lagi nak amal. Apatah lagi nak amal. Okey, baik. Yang ketiga, pertama kita kata orang yang bersyukur dia guna mata dia, telinga dia untuk dengar kebesaran Allah, tambah keyakinan pada Allah. Termasuk di kalangan orang bersyukur juga adalah orang yang guna mata dia tengok apa yang Allah Ta'ala halalkan sahaja. Dia tak akan tengok dengan mata dia yang Allah bagi pada dia, dia tak akan guna untuk tengok benda-benda haram. Dia tak akan guna telinga dia untuk dengar benda-benda haram. Dia tak akan guna lidah dia untuk cakap benda-benda haram. Dia tak akan guna fikiran dia, hati dia untuk khayalkan, untuk koyar benda-benda haram. Ini tanda orang bersyukur. Sebab apa? Dia tahu ke akhirat nanti apa dia cakap, apa dia tengok, apa dia dengar semua akan dipertanggungjawabkan. Tolong baca dia Puan Mudrikah surah Al-Isra. Boleh surah Isra. Ni untuk kita lah ni. Dia orang mukmin, dia tak boleh kata saya dah guna mata tengok kebesaran Allah, saya dah guna telinga dengan kebesaran Allah. Adakah cukup? Belum cukup lagi. Kalau kita guna mata kita untuk tengok maksiat, kalau kita guna telinga kita untuk tengok maksiat, masih lagi belum cukup. Okey, surah Isra, saya cari muka suratnya. Page kedua surah Isra. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Bukan page kedua, sorry, page keempat. 285. 285. Puan Mudrikah 285 ayat 36. 285 ayat 36. Ayat berapa Ustaz? 36. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Kerana pendengaran, penglihatan dan hati nurani semuanya akan diminta bertanggungjawab. Terima kasih Puan Mudrikah. Pendengaran, penglihatan, hati akan dipertanggungjawabkan. Apa kita banyak tengok, apa kita suka dengar, apa kita duk fikir, duk khayal, duk sorang-sorang, duk malam-malam sorang-sorang ke, ataupun kat mana-mana duk sorang-sorang, duk khayal benda-benda haram contoh. Semua tu akan dipertanggungjawabkan pada hari akhirat. Jadi orang Islam walaupun dia kata dia orang bersyukur sebab bagi dia adalah Allah saja Tuhan, tetapi kalaulah dia guna penglihatan dia untuk tengok benda haram, time semayang dia semayang, time puasa dia puasa, time semayang malam dia semayang malam, tapi time free, time tak ada apa nak buat, dia guna penglihatan dia, hati nurani dia untuk tengok benda-benda haram. Maka adakah dia termasuk di kalangan orang bersyukur? Tidak. Dia tidak termasuk di kalangan orang-orang yang bersyukur. Okey, baik. Tolong okay, saya nak share kat skrin. Lepas tu, kita tahu benda tu tak boleh tengok, kita tengok juga. Kita tahu benda tu tak boleh dengar, kita dengar juga. Sebab apa? Sebab iman kita tak kuat. Lepas tu Nabi ajar doa ni. Tuan-tuan dan puan-puan biasa kot dengar doa ni. Tengok kat skrin di sini Imam Muslim. Nabi SAW ajar doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min bayni yadayya nura, wa min khalfi nura, wa ja'al fi nafsi nura, wa azim li nura. Minta cahaya. Mawi kot, tak silap saya buat lagu doa ni. Tak silap saya Mawi lah kan. Mawi siapa lagi tak tahu. Dia buat lagu. Ni doa ni. Ya Allah, jadikanlah dalam hati aku cahaya, lidah aku cahaya, pendengaran aku cahaya, penglihatan aku cahaya, atas aku cahaya, bawah aku cahaya.
depan cahaya, kanan cahaya, kiri cahaya, depan, belakang cahaya. Jadikanlah untukku cahaya dan besarkanlah cahayaku. Kerana apa? Kerana dengan cahaya inilah yang buat kita mampu guna mata tengok benda halal sahaja. Kalau tak ada cahaya ni, walaupun ilmu ada, tapi mata tu gatal juga lah tengok benda haram. Ni translation dia sekejap. Okay, ni terjemah dia lah. Warna putihnya terjemah doa tadi. Okay, bawah ni lah. The messenger of Allah said, place light in my heart, light in my tongue, light in my hearing, light in my sight. Ni doa dia. Bila kita sunat baca doa ni, masa nak pergi subuh, pagi-pagi. Kalau tak pergi subuh, tak pergi ke subuh surah masjid pun, lepas solat boleh baca doa ni. Lepas solat boleh baca doa ni. Okay? Okay, baik. Jadi orang yang bersyukur dengan nikmat pendengaran, penglihatan, hati nurani adalah orang yang takkan guna mata dia, takkan guna telinga dia, takkan guna hati nurani dia untuk tengok benda haram, untuk dengar benda haram, untuk cakap benda haram. Okay? Tengok benda haram, tak semestinya kita kata nak cakap macam mana ya? Tengok benda-benda yang haram kita tahu. Benda tu Allah bagi tengok, Allah tak bagi tengok kita tahu. Kadang-kadang benda tu dah tahu dah haram. Tapi kita sengaja konon-konon lah menganggap benda tu halal. Okay? Kebanyakan hari ni, kekurangan orang Islam ini dia mengasakan orang tu bersalah bila berlaku zina. Bila terlibat zina saja bila baru berlaku dosa. Sedangkan telinga, tangan, mata, semua tu ada termasuk bahagian-bahagian zina. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, kutiba ala bani Adam hazuhu minaz zina. Anak Adam ada bahagian-bahagian mereka daripada zina. Adraka dzalika la mahalata. Mereka tak mampu untuk menjauhinya. Fazinal aini an-nazaru, zina mata tengok. Tengok benda yang semua tahu haram. Tapi tengok juga. Sengaja tengok. Dah tahu haram, tengok lagi. Okey, tengok aurat lah biasanya. Lelaki tengok aurat perempuan, perempuan tengok aurat lelaki. Wadinal lisani an-nutqu, zina lidah ni bercakap tanpa keperluan apa-apa. Duduk sembang lama-lama dalam telefon 2-3 jam malam-malam contohlah. Haram, haram. Okey. Wazinal udhunaini al-istima'u, zina telinga dengar, mendengar. Wazinal yadaini al-batashu, zina tangan adalah dengan memegang. Wazinal rijlaini al-khuta, zina kaki jalan ke tempat maksiat. Wan nafsu tamanni wa tashtahi, nafsu dia, jiwa dia berangan-angan, dia koyak sebelum tidur, dia berangan dengan orang tu, berangan dengan orang ni. Walaupun dia dah kahwin, contoh, dia ada isteri, dia ada suami, dia jimat isteri dia jimat suami dengan suami dia, tapi masa jimat tu dia berangan dengan orang lain, hati dia berkhayal dengan orang lain, haram juga hukum dia. Haram juga hukum dia. Wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu. Kemaluanlah yang akan membenarkan ataupun menafikan. Apa maksud saya? Mata, telinga, apa yang kita tengok, apa kita fikir, apa kita dengar, dalam keadaan kita tahu benda tu haram, dengar orang ngumpat, dengar orang mengata, syok dengar orang mengutuk orang, suka dengar orang buat lagu perlia orang tu, buat lagu perlia orang ni, suka dengar kata-kata macam tu. Okey? Maka ke akhirat nanti semua tu akan ditanya, adakah kita termasuk di kalangan orang bersyukur ataupun orang tidak bersyukur. Adakah memadai ucap Alhamdulillah? Sebut Alhamdulillah semua. Alhamdulillah ada mata boleh melihat dengan baik. Alhamdulillah ada telinga boleh melihat dengan baik. Tapi mata, telinga Allah bagi tu guna untuk buat benda Allah tak suka. Bersyukur ke macam tu? Bukan. Dia bagaikan seorang anak yang kita bagi duit belanja kat dia, dia duduk asrama, kita bagi duit belanja kat dia, RM50 duit belanja, contohlah. Dia kata, terima kasih ayah, terima kasih ayah, terima kasih sangat. 10 kali cakap terima kasih. Duit tu koyak duit tu, boom, bola tu sampah. Adakah dia nak berterima kasih? Contohlah. Terima kasih apa? Duit kita bagi, susah payah kita bagi kat dia, patutnya guna untuk kebaikan, dia buang tu sampah. Contoh. Allah bagi mata, telinga kat kita untuk tengok kebaikan, dapat manfaat banyak daripada apa kita tengok, kita dengar. Tapi kita dengar benda tak baik, kita tengok benda yang tak baik. Maka kita sendirilah menentukan
kita ni orang bersyukur ataupun tidak bersyukur dengan nikmat mata, telinga dan hati yang Allah bagi pada kita. Okey, baik. Banyak ayat Quran Allah sebut sedikit. Dalam tafsir Al-Azhar, saya lupa perawi hadis tu. Tapi masa zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tawaf. Beliau sedang tawaf. Masa beliau tawaf adalah orang semayang kat Kaabah tu, doa. Orang tu doa apa? Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang sedikit. Maka Sayyidina Umar dengar orang tu doa, dia berkata, wahai si fulan, mari sini. Aku selama duduk dengan Nabi tak pernah dengar Nabi ajar doa ni. Tak pernah dengar pun Nabi ajar doa macam ni. Maka orang tu kata, wahai Umar, tidakkah kamu membaca firman Allah? Wahai Umar, tidakkah kamu membaca firman Allah? Tengok surah apa ya? Surah Sabah. Tolong baca Puan Izawani, surah Sabah. Cari buku surah ya. 400 lebih 400 berapa tak tahu. 429 ayat 13. 429 ayat yang ke-13. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Golongan jin itu membuat untuk Nabi Sulaiman apa yang dia kendakinya, seperti bangunan-bangunan yang tinggi, arca-arca, pinggan-pinggan hidangan yang besar seperti kolam dan periuk-periuk besar yang tetap di atas tungkunya. Setelah itu kami perintahkan, beramallah kamu wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Sememangnya sedikit sekali dalam kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Terima kasih Pak Izzuan. Sedikit sekali di kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Waktu hamba Allah tadi dia doa pada Allah, ya Allah, masukkanlah aku di kalangan orang yang sedikit ni. Okey, boleh tak doa tu? Boleh. Kita doa golongan, berdoa dengan doa sedemikian, boleh. Tujuan kita apa? Kita nak termasuk dalam doa ni. Selain doa tu, apa lagi doa patut kita buat? Doa lepas wuduk. Okey. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ini orang yang bertaubat, orang sentiasa bersihkan diri, orang yang sentiasa amal soleh. Orang tu orang bersyukur. Doa yang Nabi SAW akan baca lepas bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak salah pun lepas pada tu nak wirid apa pun, tasbih apa pun tak salah. Orang tempat kita biasa dia baca wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kan kat kampung Pak Imam bagi salam ni, dia baca wa qala rabbukum ud'uni astajib. Dia baca ni, Bismillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbiru takbira. Ayat akhir surah Isra. Tak apa, tak salah pun nak baca apa pun lepas sembahyang. Dan lepas sembahyang nak baca Yasin boleh. Lepas sembahyang nak baca maksurat boleh, tak salah pun. Cuma afdalnya tiru apa yang Nabi baca. Apa Nabi baca lepas bagi salam? Lepas bagi salam, sebelum wirid-wirid lain Nabi baca dulu, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu dan bersyukur kepadamu dan memperelokkan ibadah-ibadah kepadamu. Lepas baca tu barulah wirid-wirid lain. Ada orang kata lah, ustaz-ustaz kata wirid tu, doa tu sebenarnya Nabi jadikan wirid selepas solat. Tu macam tadilah. Tak salah pun masa wirid baca tu, lepas wirid masa berdoa nak baca tu, tak salah pun. Kalau imam bacalah a'inna Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kalau kita semayang seorang-seorang, Allahumma a'inni. Okey, biasa dengar kot surah-surah kita biasanya imam akan baca doa tu. Maksudnya apa? Ya Allah, bantulah aku, tolonglah aku untuk aku mengingatimu. Kalau Allah tak bantu, Allah tak bagi taufik hidayah, jangan harap nak ada masa ingat Allah. Walaupun kerja Jabatan Agama Islam. Bukan nak kata mana-mana, tak. Okey, walaupun kerja Jabatan Agama Islam, walaupun kerja yang kita kata ada kaitan dengan agama Islam,
jabatan agama Islam ke, kolej Islam ke, universiti Islam ke, contoh, bukan nak kata tak. Tapi kalau tidak ada kekuatan untuk ingat Allah, tak mampu ingat Allah. Kerjaya dia tak ada kaitan langsung dengan ingat Allah. Kerja kat TV3 contohlah, kerja bahagian astro ke, kerja apa ke, tapi Allah bagi kekuatan untuk ingat Allah. Lepas waktu kerja ada masa untuk zikir, lepas waktu kerja ada masa untuk baca Quran, lepas waktu kerja ada masa untuk tasbih, selawat dan sebagainya. Ini contoh. Kena ada bantuan Allah. Begitu juga untuk bersyukur pada Allah. Untuk bersyukur pada Allah ni kena ada bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, dia pandai ceramah bab syukur. 1 jam dia ceramah bab syukur, tapi di sisi Allah dia tidak termasuk di kalangan orang-orang yang bersyukur. Okey, baik. Seterusnya masuk ayat baru. Ayat ni sebenarnya untuk orang kafir musyrikin Mekah. Surah ni surah Makiyah. Tapi sunat baca setiap malam. Kenapa sunat baca setiap malam? Bila kita baca surah ni setiap malam, tadi mungkin siapa solat Jumaat, biasanya Alhamdulillah Selangor lah, sekitar KL Selangor, lepas isyak baca surah Al-Mulk. Banyak suasana yang sangat bagus. Jadi tujuannya bukan sekadar baca dapat pahala, tapi Allah nak suruh kita ingat. Allah kata ramai manusia tak bersyukur. Ramai manusia tak bersyukur. Jadi Allah nak suruh kita perhati diri kita sendiri. Aku ni bersyukur ke tak bersyukur? Aku ni dah buat banyak amal ke agar aku kat akhirat termasuk di kalangan hamba Allah bersyukur? Ataupun aku hanya syok sendiri, aku rasa aku bersyukur? Okey. Nampak? Ini tujuan kita baca setiap malam. Kita baca surah ni setiap malam, tujuan dia, kita nak ingatkan diri kita, penglihatan aku, pendengaran aku, hati nurani aku, Allah yang bagi. Apa aku dapat hari ni? Aku dapat harta, aku dapat sijil, aku dapat tu sebab apa? 3 nikmat dia Allah bagi kat aku. Mata, telinga, hati ni. Allah cabut salah satu, tak mampu aku nak dapatkan apa aku dapat sekarang. Ustaz-ustaz boleh mengajar dengan baik sebab dia Allah bagi penglihatan mata dengan baik. Boleh baca kitab dengan baik, boleh mutalaah kitab tu satu hari dapat baca 3-4 kitab. Allah bagi penglihatan mata yang baik. Allah buat rabun tak nampak, bolehlah nak baca Quran Braille, tapi kitab-kitab lain mana ada yang Braille lagi. Quran bolehlah baca Quran Braille tu, boleh lagi lah. Kitab hadis, kitab tafsir, mana ada yang kita kata macam Quran tu lagi. Quran Braille ada lah. Jadi apa kita dapat hari ni? Salah satu nikmatnya mata yang Allah bagi pada kita. Dapat mengira dengan baik, dapat menulis dengan baik. Kita buta, kita pekak, syarikat mana nak ambil kita bekerja? Jabatan mana nak ambil kita bekerja? Betul kan? Paling kuat pun kita buat kerja apa? Urut kaki lah. Ada ke tempat-tempat kat Shah Alam ni, tukang urut buta. Dia duduk kat masjid, urut kaki orang. Contoh. Yelah, rezeki untuk dia, tak kisahlah. Nak cerita apa kita dapat hari ni? Semua tu nikmat Allah kerana Allah bagi mata, telinga, hati pada kita. Allah cabut salah satu. Allah cabut salah satu. Kita pekak ke, kita buta ke, kita bisu ke, dah tak semua orang akan minat untuk bekerja dengan kita lagi. Tak semua orang minat untuk ambil perkhidmatan daripada kita lagi. Okey, seterusnya ayat 24. Kul katakanlah, huwa dialah allazi yang zara'akum telah menciptakan kamu fil ard di bumi wa dan ilaihi kepadanya lah kepada Allah lah. Tuhsyarun kamu akan dikumpulkan. Tolong baca dia. Puan Aliza tolong baca boleh? Puan Aliza ayat 24. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, dia yang menjadikan kamu berkembang di muka bumi dan kepadanya kamu akan dikumpulkan. Okey, terima kasih Puan Aliza. Allah Subhanahu Wa Taala cakap, Allah suruh Nabi kata pada orang kafir inilah yang orang kafir yang menganggap ada Tuhan selain Allah. Maka Allah nak tunjuk dalil-dalil keesaan dia pada orang kafir. Allah nak tunjuk dalil-dalil keesaan dia pada orang kafir. Dia saja ciptakan kamu, dia saja yang beri kamu penglihatan, pendengaran hati. Ayat tadi. Dan ayat sekarang, dialah yang telah menciptakan kamu daripada kamu seorang jadi ramai. Daripada kamu seorang, kamu bujang, kamu anak tunggal. Contohlah, kamu bujang, kamu anak tunggal ke.
Daripada situ kamu kahwin, ada anak, ada menantu, ada cucu. Kamu seorang akan lahir banyak lagi keturunan-keturunan kamu. Siapa yang buat? Allah yang buat. Itu zara'ah dalam bahasa Arab. Itu zara'ah dalam bahasa Arab. Maksudnya menciptakan daripada kecil kepada besar, daripada satu menjadi banyak. Itu zara'ah. Kat mana kat bumi ni? Kamu dulu tak ramai, sekarang makin ramai. Siapa yang mengembang biakkan kamu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah nak beritahu, sebagaimana dia ciptakan kamu, nanti dia akan matikan kamu, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Maknanya apa? Kamu nak terima, tak nak terima apa yang Allah sampaikan, kamu nak mempercayai ataupun tak nak mempercayai apa yang Allah sampaikan, ingat, satu masa nanti kamu kena kumpul juga depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat apa yang sama macam ni, kat mana ya? Surah Ar-Rum. Tengok surah Ar-Rum. Tolong baca Puan Maisarah boleh? Surah Ar-Rum. Saya cari buku suratnya. Okay, muka surat 408. Ayat 40. Ni Allah tanya orang kafir. 408 ayat 40. Ayat 40. Okay, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Terima kasih Pak Maisarah. Allah tanya ni orang kafir. Allah yang ciptakan kamu dan Allah bagi rezeki pada kamu. Nanti dia akan matikan kamu dan nanti dia akan hidupkan kamu balik. Allah sebut pada orang kafir ni. Ada tak mana-mana berhala ke, tokong ke, jin ke yang kamu sembah tu mampu buat macam Allah buat? Tak mampu. Allah bukan sekadar ciptakan kamu, bahkan daripada kamu Allah Ta'ala jadikan pasangan, anak, menantu, cucu, cicit sehingga keturunan kamu mengembang biak. Allah yang buat. Allah boleh tak sekat keturunan kamu? Boleh. Allah buat satu family kamu terputus keturunan. Sebagaimana Allah buat pada Nabi SAW, terputus keturunan. Okey? Kerana apa? Anak-anak lelaki Nabi, semuanya Allah ambil nyawa mereka ketika masih kecil. Jadi terputuslah keturunan Nabi. Ada keturunan Nabi zaman sekarang, tapi keturunan melalui anak perempuan. Keturunan melalui anak perempuan tidaklah sekuat melalui keturunan melalui anak-anak lelaki. Okey, hikmahnya apa dia? Hikmahnya Allah Ta'ala wafatkan anak-anak Nabi supaya orang tidak ada yang memuja ataupun menyembah, menganggap anak Nabi itu istimewa macam Nabi juga. Itu hikmah Allah Ta'ala cabut nyawa anak-anak Nabi yang lelaki semasa mereka masih kecil. Okay, tak apalah, tu cerita lain sebenarnya. Tu cerita tentang Nabi Muhammad. So nak cerita kita pun sama. Allah Ta'ala boleh tak sekat keturunan kita? Boleh. Kita rasa kita ada anak ramai, nanti cucu kita ramai. Allah buat aksiden, anak semua mati. Contoh. Berlaku. Anak 5 orang semua mati aksiden. Contoh. Dah tak dapat anak dah. Anak lain dah tak dapat dah. Jadi Allah sahaja yang boleh mengembang biakkan keturunan kamu. Allah sebab tu terputus keturunan. Bahasa Arab panggil apa? Abtar. Al-Abtar ni dia terputus. Orang kafir dia panggil Nabi Al-Abtar. Kenapa dia panggil Nabi Al-Abtar? Sebab Nabi Muhammad adalah orang terputus keturunan. Anak lelaki mati habis. Maka Allah nak puji Nabi. Allah kata, Inna syani'aka huwal abtar. Yang kutuk-kutuk kamu tu yang terputus daripada rahmat Allah. Terputus daripada rahmat Allah lagi malang, lagi sial, lagi teruk berbanding pada putus keturunan. Orang putus keturunan, anak-anak dia tak mengembang biak, contohlah, maksudnya anak tak ada langsung. Ataupun anak dia kahwin, 5 orang anak dia kahwin, 5 semua tak ada anak, contoh. Jadi itu dia dalam satu sudut dia panggil Al-Abtar, dia terputus keturunan. Adakah hina? Tak hina. Tapi kalau Al-Abtar terputus daripada rahmat daripada Allah Ta'ala, itu sangat-sangat hina. Jadi dalam ayat ni, Allah dalam ayat kita bincang sekarang ni, pertama Allah nak tunjuk dia je yang ciptakan kamu sampai keturunan kamu mengembang biak. Dan kamu kena ingat, satu masa nanti kamu kena kembali pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daripada perkataan tuhsyarun tu, buang ta, buang waw nun kat belakang, tambah mim. Jadi mahsyar. Daripada perkataan tuhsyarun tu, keluarlah perkataan padang mahsyar.
Ada mana ayat lagi? Tengok surah page 221. Page 221. Belum baca dia. Siapa dia? Puan Khairiyah. Oh, tak ada. Puan Zakiah, terjemahkan boleh. Puan Zakiah, surah page 221, ayat 3 surah Hud. Ayat 3 surah Hud. Ya, Puan Nur Zakiah. Ada. Sekejap, Ustaz. 221 ayat 3. 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hendaklah kamu memohon keampunan kepada Sorry, ayat 4 Puan. Maafkan saya, ayat 4. Silap. Saya silap. Ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kepada Allah lah kamu akan kembali. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Satu ayat lagi, Puan Zakiah, surah Yunus, surah sebelum dia. 208. Ayat 4. 208 ayat 4. Hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Dia adalah janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulakan penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah dibangkitkan, agar dia membalas amalan orang-orang yang beriman dan membuat kebaikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir disediakan minuman daripada air yang mendidih dan siksaan pedih kerana kekafiran mereka. Okey, terima kasih Puan Zakiah. Jadi ayat-ayat kita bincang ni, semua Allah kata, kepada Allah lah kamu dikembalikan. Kepada Allah lah kamu dikembalikan. Buat salah kat orang, boleh lari. Buat salah kat mak ayah, boleh lari lagi. Ada dia orang buat salah pada mak ayah, dia lari. Dia ambil duit mak ayah dia lari. Ada. Buat salah pada syarikat, dia lembat duit syarikat, dia lari luar negara. Ada. Banyak berlaku. Curi duit kerajaan, lari duduk luar negara. Ada juga. Jadi buat salah pada manusia, pada makhluk, ada tempat untuk lari. Ada ruang untuk lari. Bukan suruh buat. Nak beritahu masih ada kesempatan, ruang untuk larikan diri. Tapi buat salah pada Allah SWT, lawan undang-undang Allah, lawan peraturan Allah, Allah kata, kepadanya lah kamu akan dikembalikan satu hari nanti. Tak cepat lambat, tak lambat cepat. Tapi kamu kan tetap kembali pada Allah. Jadi nak tak nak, terima tak terima, sedia tak sedia, suka tak suka, kamu kena kembali pada Allah. Jadi yang mampu menyelamatkan kamu ketika mana kamu kembali pada Allah adalah amalan-amalan kamu sahaja. Ayat kita sekarang, Allah nak warning orang kafir. Seolah-olah Allah kata apa? Awak nak lari kat mana? Awak nak sembunyi kat mana? Awak tetap akan dikumpulkan depan Allah Ta'ala. Itu untuk orang kafir. Untuk orang mukmin, Allah pesan macam ni. Kita baca setiap malam surah Al-Mulk, Allah nak suruh kita sedar yang kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dah cukup ke amalan kita? Dah banyak ke amalan kita untuk kita bawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Okey, baik. Apa jawapan orang kafir bila Allah, Nabi, bila Allah cakap macam-macam, warning macam-macam. Dalam page ni macam-macam warning ke ni? Minggu lepas saya dah beritahu. Ada a'amintum, macam-macam soalan. Allah tanya orang kafir sebagai memberi ancaman pada mereka. Tapi bila hati mereka dah keras, mereka tetap tak nak menerimanya. Lalu mereka tanya Nabi dengan nada provokasi. Ayat 25. Wa dan semua ayat baru. Wa dan yaquluna mereka berkata. Yaquluna mereka berkata, orang kafir Mekah lah ni ya. Mata bilakah? Mata bilakah? Haza ini al-wa'du janji. Bilakah janji ini? In jika kuntum kamu semua sadiqin orang-orang yang benar. Sadiqin orang-orang yang benar. Okey, tolong terjemahkan dia. Puan Mudrika, terjemahkan boleh Puan Mudrika? Sekejap Ustaz ya. Mudrika terjemahkan. Ayat 25 Ustaz ya. Ya, 25 betul. Okay. Dan mereka berkata,
Bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar? Okey, terima kasih Puan Mudrika. Mereka tanya ni bukan tak tahu. Mereka tanya ni bukan tak tahu. Mereka tanya dengan nada perli, sindir, menganjing. Menganjing. Ayat ni dah banyak kali dalam Quran. Dalam surah ni ada dalam surah Yasin. Surah Yasin ada. Surah Yunus ada. Okey, mereka tanya macam ni pada Nabi, pada orang Islam dengan nada perli, sindir. Bilanya nak kena azab? Kamu janji ayat-ayat dalam page kita ni, kamu boleh berasa aman, azab datang pada langit, azab datang pada bumi, kalau kamu boleh berasa aman. Okey, mereka tanya Allahumma salli ala Muhammad. Mereka tanya Nabi dan tanya orang Islam, kalaulah kamu betul dalam dakwaan kamu, tak beriman, tak percaya kena azab, bila? Maka Allah Ta'ala mengulangi pertanyaan-pertanyaan mereka berkali-kali. Dalam surah ni ada, dalam surah Yunus ada, dalam surah Yasin ada, dalam surah As-Sajadah pun ada, cuma bukan lafaz al-wa'du al-fathu. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum sadiqin. Kalau orang Islam, dia takkan tanya bila. Orang Islam takkan tanya bila sebab orang Islam yakin kalau tak beriman pasti kena azab. Orang kafir, mereka bukan sekadar bertanya bila-bila azab ni, bahkan mereka minta segerakan. Kalau orang Islam tanya orang mukmin, dia contoh dia tanya Nabi bila kiamat, dia takut. Sebab tu dia tanya bila kiamat. Orang kafir, mereka bukan sekadar tanya bila kiamat, bila kena azab, bahkan mereka minta segerakan. Tolong baca Dr. Azizah boleh? Muka surat 403 ayat atas sekali, 5354. 403. 5354. Al-Ankabut. Ya, Al-Ankabut. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. 53. Dan mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab. Kalau tidaklah kerana waktu yang telah ditetapkan, benar-benar telah datang azab kepada mereka. Dan azab itu benar-benar akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyedarinya. 54. Mereka meminta kepadamu supaya segera diturunkan azab dan sesungguhnya Jahannam benar-benar meliputi orang-orang yang kafir. Okey, terima kasih Dr. Azizah. Jadi mereka bukan sekadar tanya bila. Bahkan mereka minta azab itu datang segera pada mereka. Maka setiap kali mereka bertanya soalan-soalan macam ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan jawab dengan jawapan yang berbeza-beza. Allah Ta'ala akan jawab kepada mereka dengan jawapan yang berbeza-beza. Surah Yasin Allah jawab lain. Surah ni Allah jawab lain. Surah Yunus Allah jawab lain. Okay, kita tengok dalam surah ni Allah suruh Nabi jawab macam mana. Dalam surah Al-Mulk ni kita tengok Allah suruh Nabi jawab macam mana. Kul katakanlah, sama ayat baru. Kul katakanlah, innama hanya senya al-ilmu, pengetahuan. Terjemah al-ilmu, ilmu boleh? Ilmu boleh, terjemah al-ilmu lah kan. Dalam bracket tulis tentang peristiwa tersebut. Maksudnya ilmu tentang azab tersebut. Ilmu tentang peristiwa tersebut ataupun ilmu tentang azab tersebut. Indallah, di sisi Allah. Indallah, di sisi Allah. Wa, dan innama, hanya senya ana, aku ni Nabi lah. Ana, aku nazirun, pemberi ancaman, mubin, yang jelas nyata. Puan Aliza tolong baca boleh? Puan Aliza ayat 26, surah Al-Mulk itu ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Okey, terima kasih Puan Aliza.
Orang kafir dok tanya Nabi, bila kiamat, bila hari nak kena azab, bila hari nak kena azab. Maka senang je Allah suruh Nabi jawab. Ilmu tentang bila kiamat tu, Allah je tahu. Aku pun tak tahu. Tuan-tuan dan puan-puan, apa hikmahnya kalau Nabi pun tahu bila kiamat? Kalau Nabi pun tahu bila kiamat, dan sahabat tanya Nabi, bila kiamat? Nabi jawab, kiamat tahun 2036, contoh. Maka manusia takut tak sekarang? Sekarang tak takut lagi. Sekarang buat dosa, buat maksiat, buat benda-benda lara, tak kisah lagi. Sebab apa? Kiamat lambat lagi, 2036, 10 tahun lebih lagi. Betul kan? Jadi sebagaimana hikmah manusia tak tahu bila mati, kita tak tahu bila kita mati. Hikmah kita tak tahu bila kita mati, maka kita akan sentiasa takut, sedia, beramal, jaga-jaga. Sebab kita tak tahu bila kita mati, sebab tu kita sentiasa bersedia, beramal, buat persiapan. Kalau tahu mati senang, betul kan? Kalau Allah tahu, Allah beritahu kita, awak akan mati masa umur awak 75, contoh. Oh, daripada sekarang sampai umur 74, enjoy ya. Masuk tahun 75, taubat nasuha hari-hari. Quran khatam 2 hari sekali. Kalau tahu. Betul kan? Jadi hikmah tak tahu apa dia. Sentiasa berjaga-jaga, sentiasa risau, sentiasa takut Allah cabut nyawa. Itu hikmah tak tahu bila kita mati. Samalah juga, hikmah tak tahu bila hari kiamat, sebab Allah nak suruh manusia sentiasa beramal, sentiasa berwaspada, sentiasa berjaga-jaga, sentiasa jauhkan diri daripada dosa maksiat. Kalau tahu kiamat, senang. Nabi tak tahu, malaikat tak tahu. Nabi pun tak tahu, malaikat pun tak tahu. Jadi bagaimana Nabi nak beritahu orang, bagaimana malaikat nak beritahu orang, sedangkan kedua-duanya tak tahu. Sebab tu Allah suruh cakap dalam ayat ni, ilmu tentang hari kiamat hanya sendiri di sisi Allah. Bila sebut di sisi Allah, malaikat yang tukang tiup sangkakala pun tak tahu bila dia akan meniup sangkakala. Malaikat Israfil yang ditugaskan untuk tiup sangkakala, dia pun tak tahu bila Allah akan suruh dia tiup. Yang penting sekarang, sangkakala tu telah berada di mulut Israfil. Okey, ni cara Allah suruh Nabi jawab dalam surah Al-Mulk inilah. Dalam surah Yasin, macam mana cara Allah suruh Nabi jawab? Kalau baca Puan Maisarah boleh, surah Yasin 444 ataupun 443. Sama. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuduhum wa hum yakhsimun. 443 ayat 84 85. Terbalik. 47 48 84 pula dah. 47 48 page 443. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebahagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah pantas kami Tu 47, 48, 49 puan. Saya silap. 48 Sorry. Dan mereka orang-orang kafir berkata, kapan janji hari berbangkit itu terjadi jika kamu orang-orang yang benar? 49, mereka hanya menunggu satu teriakan, ada nota, dan yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Baca nota. Nota 723, suara tiupan sangkakala yang pertama yang menghancurkan bumi ini. Okey. Terima kasih Puan Maisarah. Orang kafir dok tanya, bila kiamat? Bila kiamat? Bila kiamat? Allah tak suruh Nabi jawab. Kenapa? Tadi Allah dah jawab. Surah Al-Mulk dengan surah Yasin, surah Al-Mulk turun dulu, baru surah Yasin. Surah Al-Mulk dengan surah Yasin, surah Al-Mulk turun dulu. Maka dalam surah Yasin tak perlu jawab lagi. Mereka tanya, bila berlaku kiamatnya? Maka Allah kata tak payah jawab lah. Sebab mereka hanya menunggu suara tiupan sangkakala. Bila dah berlaku tiupan sangkakala kiamat nanti, agak-agak mereka nak tanya lagi tak bila kiamat? Sekarang sebab tak berlaku lagi, kiamat belum berlaku lagi, sedap mulut tanya, bila, sedap mulut tanya, perli sindir Nabi. Jadi Allah jawab kat Nabi, jawapan kepada persoalan mereka tu hanya terjawab bagi mereka bila berlaku tiupan sangkakala yang pertama. Masa tu mereka sedang bertengkar. Maksud sedang bertengkar tu apa? Sedang tawar-menawar harga. Yakhsimun tu orang berterjemah dispute. Kita orang Melayu beli barang tawar-menawar ni lembut lah, boleh kurang tak? Boleh bagi less lagi, boleh bagi harga kurang lagi.
Orang Melayu. Orang Arab, dia minta kurang sama dia macam nak kelahi. Macam gaduh besar. Padahal minta kurang 2 rial. Tapi dia punya gaduh dia kongkong-kongkong. Itu bagi yang khasimun. Yang khasimun ni macam bertengkar. Di masa mereka sibuk jual beli, masa tu datang pergi pasar kekala, masa tu mereka yakin. Memang ada sungguh hari kiamat. Memang berlaku sungguh hari kiamat. Okey, ni cara Allah jawab dalam surah Yasin. Dalam surah Yunus, sama juga macam ni. Tolong baca dia, surah Yunus. Puan Khairiyah, tolong baca boleh Puan Khairiyah, surah Yunus. Bila orang kafir tanya Nabi, bila kiamat? Bila kiamat? Saya muka surat je. Surah Yunus, muka surat 214. Ayat 48 dan 49. 50. 48, 49, 50, 51. Panjang ni. Tolong baca Puan Khairiyah. 48, 49, 50, 51. Bismillah. Dan mereka mengatakan, bilakah datangnya ancaman itu jika kamu orang-orang yang benar? Katakanlah Muhammad, aku tidak berkuasa untuk menolak mudarat ataupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah hendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penangguhan atau dipercepatkan walaupun sesaat. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika datang kepada kamu azabnya pada waktu malam atau siang hari. Azab manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang berdosa itu? Okey. Satu lagi, 51. Kemudian, adakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Adakah baru sekarang padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan? Okey. Terima kasih Puan Khairiyah. Di 3 ayat tadi, surah Al-Mulk, surah Yasin dan surah kita sekarang, 3 orang kafir tanya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Bilakah berlaku kiamat? Jadi pelajar-pelajar hafal Quran, pelajar-pelajar hafal Quran, kalau dia baca sambil koyak, pelajar tu baca sambil koyak, dia baca dia tak fokus, dia baca hafal dia tak tengok. Baca surah Yunus pak masuk surah Yasin. Sebab ayat ni wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin, pak dia masuk surah Yasin, ma yanzuruna illa sayhatan. Dia baca surah Yasin, habis-habis surah Al-Mulk. Dia start baca Yasin. Start baca Yasin tak tengok, tapi last sekali berhenti dia Al-Mulk. Pelik. Kenapa boleh berhenti Al-Mulk? Sebab wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin ada dalam surah Al-Mulk. Jadi tak fokus. Jadi cara untuk bagi pelajar tu fokus, cara dia pakai watan dia, insya-Allah. Jadi tu dia kena piak pong, dia tahu ni salah. Bukan nak suruh watan, tapi tu cara dia. Okey, baik. Orang kafir tanya, bila berlaku kiamat? Maka Allah jawab dengan jawapan berbagai-bagai. Untuk apa? Untuk buat mereka faham yang tentang kiamat, Nabi tak tahu, malaikat tak tahu. Yang penting tentang kiamat bukan bila, yang penting persiapan. Bukan bila tu, kita tahu cari bila kiamat, kita pun dah buat, dia buat apa dia panggil? Prediction kan, apa dia panggil? Ni dekat dah ni. Imam Mahdi nak keluar dah ni. Ni tanda dekat kiamat lah ni sebab apa ni? Israel serang Palestin ni contoh. Contoh. Kita tak tahu bila sebenarnya akan berlaku kiamat. Jadi yang penting persiapan. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang Arab Badui datang jumpa Nabi. Dia tanya Nabi, "Mata sa'ah?" Bila hari kiamat? Maka Nabi SAW tanya dia balik, "Ma'adad talaha." Mu duk sibuk tanya tentang kiamat bila-bila. Apa persiapan kamu? Tu point dia. Maka lelaki ni jawab mudah je. Hubbullahi wa rasulih. Aku tak ada amalan-amalan special melainkan aku ni sangat cintakan Allah dan Rasulnya. Maka Nabi kata kat dia, Anta ma'aman ahbabta. Kau, kalau itulah persiapan kau ke akhirat nanti, confirm. Kau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai. Dia cakap dengan sepenuh hati lah ni. Okey. Dia bukannya cakap mulut sedap je. Tak. Memang betul-betul cintakan Allah, cintakan Rasul. Okey, saya lupa nak terangkan. Ayat 49 tadi yang Puan Khairiyah baca tadi. Orang kafir tanya, bila kiamat? Maka Allah suruh Nabi jawab pada orang kafir. Kamu tanya aku bila kiamat?
Aku ni esok lusa benda berlaku pada aku pun aku tak tahu. Ayat 49, katakanlah, aku tidak mampu menguasai untuk diriku mudarat dan manfaat kecuali dengan apa Allah kehendaki. Maksudnya macam ni. Nabi Muhammad, esok mungkin berlaku mudarat untuk Nabi. Contoh esok ada orang nak bagi racun pada Nabi ke. Contoh esok dalam peperangan pipi Nabi akan luka. Contoh dalam peperangan badan Nabi akan berdarah. Contoh esok ada orang datang nak bunuh sahabat-sahabat. Contoh. Kan berlaku kat Madinah, ada orang luar datang. Nabi suruh dia minum susu unta, dia bunuh penjaga unta, buat lari unta Nabi. Buat lari unta dan bunuh penjaga-penjaga unta zakat. Nabi tak tahu future. Kamu tanya kiamat yang entah berapa ratus tahun, berapa ribu tahun lagi tak tahu bakal berlaku kiamat tu. Aku ni, kamu tanya aku pagi ni bila kiamat, petang karang berlaku apa kat aku pun aku tak tahu. Petang karang, katakanlah ada orang nak bagi racun kat aku tak tahu, pagi ni aku tak tahu. Jadi benda yang petang karang, benda yang malam karang pun aku tak tahu apa bakal berlaku kat aku. Kiamat jauh lagi lah aku tak tahu. Tu Allah suruh Nabi jawab pada orang kafir yang tanya bila kiamat. Yang penting bagi setiap umat ada tempoh dia. Walaupun kiamat tak berlaku lagi, tapi had limit seseorang tu, had limit satu umat tu Allah dah tentukan. Berapa lama dia akan hidup, bila dia akan mati, banyak mana dia akan makan, itu semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi cara-cara jawapan lain yang Allah ajar Nabi. Orang kafir, dia provoke Nabi dengan mengatakan, mana azabnya? Allah suruh Nabi jawab apa? Azab tu tak ada kat tangan aku. Kalau ada kat tangan aku, senang aku bagi pilih nak yang mana. Ada package lagi. Tolong baca dia, Puan Zakiah boleh, surah Al-An'am. Surah Al-An'am, muka surat 134. 134 ayat 57-58. Oleh kerana orang kafir semua minta cepat azab, ni salah satu cara jawab untuk mereka. 34 ayat 57-58. 57-58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata, iaitu Al-Quran, daripada Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah tugasku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta, akan disegerakan kedatangannya. Sudah tentu selesailah segala perkara antara aku dengan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim. Okey, terima kasih Puan Zakiah. Sama. Kamu dah tanya bila azab. Azab mana dekat tangan aku. Kalau azab ada kat tangan aku, sekarang aku bagi. Cakap je nak azab jenis mana. Nak azab yang kaum Nabi Nuh kena ke, nak azab yang kaum Ad kena ke, nak azab yang kaum Nabi Lut kena ke, pilih aku boleh bagi mana satu. Tak ada kat aku azabnya, bila kiamat pun aku tak tahu. Okay, jadi Nabi SAW pun tak tahu bila kiamat. Kita pun tak disuruh cari tarikh kaji bila kiamat. Kita tak disuruh, tak digalakkan pun untuk kita kaji, cari tarikh bila kiamat. Bahkan Nabi kata, kalau esok kiamat, hari ni kamu nak tanam pokok hari ni. Ada hadis. Esok kiamat, hari ni kamu nak tanam pokok. Jangan pula hari ni ada anak kita nak beli rumah, anak kita nak beli tanah, kita pun cakap pada anak kita, tak payahlah, kiamat dekat dah ni. Tengok apa berlaku kat Israel sekarang. Kita dengar ceramah banyak kat surau. Kita banyak dengar ceramah kat surau, kat masjid, YouTube lagi. Anak kita nak beli tanah, anak kita nak beli rumah, kita pun kata tak payahlah. Dekat kiamat dah ni. Tengok Israel banyak mana negara dia, Palestin tinggal banyak mana dia, contoh. Jadi kiamat dah dekat dah ni, tak payahlah. Tak. Nabi kata kalau kiamat esok, hari ni kamu nak tanam pokok. Maksudnya apa? Allah, Nabi nak beritahu pada kita, urusan seharian tetap diteruskan seperti biasa. Urusan seharian tetap diteruskan seperti biasa.
di India Pakistan banyaklah berlaku peperangan-peperangan ni, sama-sama kampung, sama-sama puak ni. Okay, jadi bila berlaku peperangan, pelajar-pelajar ni dia tak pasti masuk kelas ke tak masuk kelas. Sebab bila ada bergaduh kampung-kampung ni kat India Pakistan, ustaz-ustaz sana kata apa? Ustaz-ustaz sana, esok kiamat pun hari ni kelas tetap berjalan. Semangat orang India Pakistan ni mengaji agama. Esok kiamat pun kelas hari ni tetap jalan. Orang nak kecoh tu, kecoh ni, macam-macam kecoh hari ni kan. Ustaz-ustaz sana kata apa? Esok kiamat pun hari ni tetap kelas jalan macam biasa juga. Hari ni ada orang yang taksub kiamat. Bukan taksub kiamat apa? Dengar cerita tu, dia berhenti kerja dia. Berhenti belajar dia. Dulu elok duduk bandar, pindah duduk kampung. Kenapa? Ada syekh tu kata kiamat akan berlaku sekejap je lagi. Okey, semua duit bank dia dikeluarkan beli emas. Semua tabung haji dia dikeluarkan beli emas. Satu masa nanti wang RM1 tak ada guna, emas je guna. Benda tu bukan masa dia lagi sekarang. Hiduplah macam biasa. Sebagaimana kerajaan kita, negara kita pakai duit, tak salah beli emas, baguslah beli emas kan, simpanan, mengelakkan inflasi, baguslah. Tapi duk tukar semua duit jadi emas. Sebab syekh dia kata kiamat dah dekat dah, nanti wang akan kembali pada wang emas. Benda tu betul. Tapi selagi belum sampai masa dia, kita tak disuruh buat benda-benda macam tu sekarang. Antara yang banyak cakap tentang ni, Syekh Imran Hussein lah. Dia bagus, dia mengajar bagus, ilmu dia bagus. Tapi bila sampai tahap apa ya, terlalu banyak buat andaian-andaian, terlalu banyak buat andaian-andaian, itu sebenarnya tak bagus. Kita bukan disuruh menakutkan umat, kita disuruh preparation untuk akhirat. Kita bukan disuruh takutkan umat dengan kiamat. Kita disuruh prepare untuk hari kiamat. Sebab kita takut ke tak takut ke kiamat, benda tu akan berlaku. Kita takut ke tak takut ke peristiwa akhir zaman, benda tu tak akan berlaku. Okey? Yang penting apa? Preparation kita menuju hari kiamat. Okey, baik, seterusnya. Satu ayat lagi. Fa maka, sama ayat baru. Lamma tak sekala ataupun apabila. Fa maka, lamma tak sekala ataupun apabila. Ra'auhu, mereka melihatnya. Ra'auhu, mereka melihatnya. Kiamat. Ataupun azab. Dua-dua boleh. Tu nak terjemahnya kiamat boleh, nak terjemahnya azab pun boleh. Falamma ra'au zulfatan, sudah dekat. Zulfatan, sudah dekat. Okey. Ada orang nama Zulfa. Zulfa tu dekat lah. Ada orang dia letak nama dia Zulfa. Perempuan ada, lelaki ada. Zulfa tu dekat. Zulfatan, sudah dekat. Si'at, menjadi hitam. Menjadi muram. Dua-dua boleh. Menjadi hitam boleh, menjadi muram boleh. Wujuhu, wajah-wajah. Muka-muka. Allazina, orang-orang yang kafaru, kafir. Wa, dan kila, dikatakan. Kila, dikatakan. Dan mereka tulis kepada mereka, haza, inilah. Haza, inilah. Okey. Dan mereka tulis azab alladhi, yang. Inilah azab yang kuntum, kamu dahulunya selalu. Kuntum, kamu dahulunya selalu bihi, dengannya tad'un, meminta-minta. Okey, last ni ayat kita last. Tolong terjemahkan dia. Puan Mudrikah, terjemahkan boleh Puan Mudrikah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika datang kiamat dan mereka melihat azab itu secara dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya. Okey, terima kasih Puan Mudrikah. Bukan sekadar orang kafir, orang Islam pun akan melihat azab secara dekat. Melihat azab secara dekat, tapi bukan masuk dalam azab. Allah perlihatkan azab pada semua orang. Allah perlihatkan azab pada orang kafir supaya mereka takut, menyesal, risau, sedih.
Manakala Allah memperlihatkan azab pada orang Islam yang beramal, apa tujuan dia? Supaya wajah mereka jadi putih berseri. Bersyukur sangat kita tak kena masuk. Bersyukur sangat kerana kita dah prepare dengan amal, prepare dengan amal ibadat dan sebagainya. Kita tak kena masuk azab tersebut. Okay? Allah Ta'ala boleh tak masukkan orang kafir terus dalam azab? Boleh. Tapi sebelum Allah masukkan mereka terus dalam azab, Allah nak suruh mereka tengok azab dulu. Kerana apa? Tengok azab pun adalah satu tekanan. Tengok azab tu adalah satu tekanan. Tak masuk lagi. Macam orang nak dibawa ke tali gantung. Contohlah, na'udzubillah min zalik, semoga Allah pelihara kita, keluarga kita. Orang yang nak dibawa ke tali gantung. Belum digantung lagi, tapi masa dia tengok tali gantung tu, masa dia tengok bilik untuk dia kena gantung tu, macam mana perasaan dia masa dia tengok bilik tu? 1001 perasaan ada dalam diri dia. 1001 perasaan ada dalam hati dia. Jadi Allah sengaja memperlihatkan pada orang kafir dan pada kita semua, pada orang beriman, azab secara dekat. Maka pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang jadi hitam. Hitam sebab apa? Sebelum hitam tu, siat ni jadi muram. Lepas muram, siat ni jadi muram. Lepas muram, dia jadi bluish. Kebiru-biruan. Tolong terjemahkan dia. Puan Izawani, surah Taha. Kebiru-biruan. Biru muka. Takut. Risau. Pucat. Muka surat 319. Ayat 102. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu pada hari ditiup sangkakala dan kami akan himpunkan pada hari itu orang yang berdosa dalam keadaan muka yang kebiruan, iaitu kehinaan. Kebiruan. Okay. Zurqa, kebiruan. Blue or blind eye with black faces. Tahu betul-betul. Biru. Biru ni menunjukkan apa? Pucat. Okay. Kemudian, lepas biru, jadi hitam muka mereka. Kat mana hitam? Tolong baca Puan Aliza, surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Hitam ni dua sebab. Pertama memang sebab kena debu-debu. Yang kedua hitam sebab terlalu takut, terlalu menyesal, terlalu risau, terlalu sedih. Muka surat 63. 63 ayat 106 dan 107. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari itu, ada wajah yang putih berseri dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Oleh itu, rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Dan adapun orang-orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah, syurga, mereka kekal di dalamnya. Okey, satu page lagi Pak Aliza. Sorry. Surah Yunus. Surah Yunus. Mereka punya hitam tu bukan hitam biasa-biasa. Hitam dia tu macam kepingan-kepingan malam. Muka surat 212. Muka surat 212 ayat 26 dan 27. 26 dan 27. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, disediakan baginya pahala yang terbaik, iaitu syurga, dan tambahannya nikmat melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Merekalah penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang melakukan kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal dan mereka diselubungi kehinaan. Tiada bagi mereka seorang pelindung pun daripada azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan beberapa bahagian malam yang gelap gelita. Mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Okey, terima kasih Puan Aliza. Nampak? Kat dunia risau. Muka gelap risau, muka naik jerawat risau, macam-macam lah kita punya kerisauan hari ni. Laki ke, perempuan ke, dewasa ke, muda ke, tua, semua risau. Ya, ni berlaku pada semua orang. Tak salah pun.
tapi lagi risau. Kat dunia handsome, cantik, comel, putih, melepuk, macam-macam lagi lah orang kata muka kita bagus dan sebagainya. Tapi kat akhirat, kerana terlalu risau, kerana terlalu sedih, kerana terlalu takut, muka jadi biru, lahir jadi hitam. Kerana apa? Kerana dapat kehinaan, kerana kerisauan, disuram, jadi muram. Tak masuk azab lagi ni. Ni tak cerita kena masuk dalam azab. Kena masuk dalam azab, Allah kata, Allah pakaikan orang dalam neraka dengan minyak tar. Sebelum orang dalam neraka tu kena bakar dengan api neraka, Allah pakaikan mereka minyak tar. Macam mana muka orang tu diletak minyak tar? Wuduh kan? Wuduh teruk kan? Jadi bagus jaga kecantikan muka, ke penampilan muka kat dunia, tak ada masalah. Bagus jaganya. Tapi lagi penting, lagi patut kita risau bagaimana wajah kita kat akhirat. Kita nak jadi wajah yang suram, muram, risau, takut, ataupun nak jadi wajah yang wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ada wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, mereka dapat memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita berhenti sini dulu. Kita sambung minggu depan insya-Allah. Kita akan berhabis surah Al-Mulk minggu depan dan kita boleh terus masuk surah Al-Qalam insya-Allah. Al-Qalam, surah yang kita akan masuk minggu depan adalah surah yang termasuk 5 surah awal diturunkan. Antara 5 surah pertama diturunkan, antaranya adalah surah Al-Qalam. Boleh? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Kita doakan kakak ipar kepada Puan Nur Zakiah yang akan menjalani kemo. Kita doakan Allah sembuhkan beliau lah. Boleh? Hari Isnin ni Puan Zakiah akan pergi ziarah kakak iparnya jauh sikit di Australia. Jadi kita doakanlah Allah sembuhkan beliau insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya zal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfina washfiha washfi maradhal muslimin. Allahumma shfina washfiha washfi maradhal muslimin. Allahumma shfiha anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rzuq lana warzuq laha as-sihhata was-salamah wal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma yassir huma fi safarihima wa dhihabihima wa ayyabihima. Allahumma sallimhuma fi safarihima. Allahumma sallimhuma fi safarihima. Allahumma fazhuma min kulli syarri ma khalaqtah wa min syarri kulli hasidin idha hasad wa min syarril jinnati wan nas. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.